bagaimana manusia dan jin diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat menerima, memahami akan firman Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjadi penghuni neraka. Dan tidak ada hujjah bagi mereka untuk berdalilkan kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa dimasukkan dalam neraka. Allah bagi tahu, aku bagi engkau akal, aku hantarkan kepada engkau rasul, aku hantarkan kepada engkau mereka yang menyampaikan dakwah, aku turunkan kepada engkau wahyu, masih tidak beriman. Apalagi yang akan dilakukan kepada orang yang diberikan segala-galanya untuk beriman lalu enggan beriman, tidak lain dan tidak bukan adalah hukuman. Walaqad dzara'na, kami pasti akan memenuhi neraka Jahannam kathiran, yakni banyak, minal jin wal ins, daripada jin dan manusia. Ianya menggambarkan bahwasanya penghuni di neraka adalah sangat banyak. Kalau fil hadis Nabi Muhammad SAW diceritakan tentang di hari kiamat nanti, kata baginda Rasulullah, daripada 1000 orang satu yang masuk surga. Maka sahabat pada waktu itu gemetar. Daripada 1000 orang satu orang. Sahabat takut dan risau, daripada 1000 satu yang siapa yang satu daripada 1000. Kata baginda Rasulullah SAW, kamu berbandingkan kepada umat yang terdahulu adalah umpama rambut atau bulu putih pada lembu berwarna hitam. yakni berbandingkan kepada umat-umat yang terdahulu, jumlah umat itu, jumlah umat Nabi SAW adalah tidak jumlah umat Nabi yang akan masuk jumlah yang akan masuk dalam neraka adalah jauh lebih banyak daripada umat-umat yang terdahulu. Kata baginda Rasulullah, aku mengharapkan 1/3 daripada kawasan syurga akan dihuni oleh umatku. Kata sahabat, Allahu Akbar. Kemudian aku berharap adalah 1/2 daripada syurga daripada kalangan umatku. Kata Nabi, kata sahabat, Allahu Akbar. Kata Nabi, aku berharap 2/3 daripada syurga dihuni oleh umatku. Allahu Akbar. Ianya menggambarkan bahwasanya penghuni syurga yang paling ramai adalah daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah termasuk dari golongan kita orang-orang yang penghuni syurga insyaAllah, bala hisab insyaAllah, wala iqab wala itab ya rabbal alamin. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum, apa sebabnya mereka masuk neraka jahanam? Kenapa dipenuhi neraka jahanam dengan ramai jin dan manusia? Allah tidak akan menghukum seseorang tanpa ada sebab, dan Allah adalah maha suci daripada berbuat zalim kepada hambanya. Dan perbuatan atau sikap atau seorang dikatakan zalim kalau menghukum orang yang tidak bersalah atau menghukum orang lebih daripada kesalahan. Berbuat zalim kepada orang zalim itu adalah berkongsi kezaliman. Dengan demikian Allah, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Apa sebab mereka dicampakkan oleh Allah dalam neraka jahanam dalam jumlah yang ramai? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati namun mereka tidak mau paham. Ya tadi akal yang saya sebutkan tadi itu. Diberi akal namun tidak mahu menggunakan akal fikirannya untuk memahami. Dengan demikian ada perbezaan orang punya akal dengan orang menggunakan akal. Bila mana orang punya akal, semua orang diberi oleh Allah akal untuk berfikir, tapi tidak semua orang menggunakan akal fikirannya dengan betul sehingga boleh berfikir dengan betul. Mereka yang diberikan oleh Allah akal fikiran
dan mendengarkan daripada para nabi dan rasul yang membawa wahyu dan dapat diterima oleh akal lalu beriman, maka mereka adalah orang yang berakal. Namun orang yang diberi akal tidak menerima kebenaran yang difahami dan disedari oleh akal, maka dia adalah tidak menggunakan akal fikirannya. Berakal namun tidak menggunakan akal fikiran. Walihada Nabi pernah ditanya tentang orang gila. Ada orang dia gila. Kata sahabat, ya Rasulullah innahu majnun. Ya Rasulullah, ini orang adalah gila. Kata Nabi, al-majnun man asallah. Orang gila orang bermaksiat kepada Allah. Diberi akal fikiran yang sepatutnya dia taat, dia gunakan bermaksiat kepada Allah. Tahu arak? Apa akibat dan resiko orang minum arak? Akan mabuk. Apa itu mabuk? Hilangnya akal daripada berpikir waras. Sehingga kita nampak beberapa kejadian, kadang-kadang masuk surat khabar, orang masuk longkang, ternyata yang drive minum arak, accident, yang drive minum arak atau dadah dan seumpamanya. Yang minum arak atau arak itu sendiri adalah merosakkan akal. Namun yang minum arak kadang-kadang profesor. Kalau profesor akalnya pintar atau tidak? Pintar, kalau tidak macam mana dia dapat profesor? Tapi minum minuman yang rosakkan akal fikirannya sendiri, profesor macam apa itu? Mana ada orang lebih gila daripada orang waras menggilakan dirinya dengan minum arak? Dan dengan demikian bukan menjadi ukuran kepada keberakalan seseorang hanya punya akal atau digelari dengan jenis. Orang yang berakal adalah orang yang menerima kebenaran.